ni? Kerja kau ni makan je. Kau tak habis nak makan je. Kau ni kau dengan bapak kau kau sama dengan bapak kau. Kau nak makan sangat kan? Kau pasal kau ni sama macam bapak kau. Sebab bapak kau mak aku ikut mati sebab bapak kau ni. Kau dengar sini. Aku nak balik nanti aku balik kau kemas semua ni Berada, tapi dia akan selalu sentiasa bersama. Assalamualaikum Aisyah. Janganlah keluar main. Buat apa dalam rumah tu? Aisyah? Oh Aisyah. Keluarlah. Jomlah Aisyah. Jom je lah. Tak apa. Jom je lah pergi. Jomlah. Aisyah. Kau tak ada slipper ke? Kakak kau tak ada duit ke nak beli? Apalagi yang perlu ku lakukan karena segala. Aku suruh kau duduk rumah, kau main dekat sini. Siap kau. Aisyah! Aku cakap apa kat kau? Aku cakap apa? Aku suruh kau duduk rumah diam-diam. Yang kau kat sini buat apa? Main dengan budak semua. Apa hal? Kau ni memang degil. Ambil kau. Budak. Duduk. Kau ni memang busuk. Aku benci dengan kau. Kau ni memang kurang ajar betul lah. Aku geram lah. Kau ni kenapa tak macam budak lain degil. Mama, Papa, kenapa tinggal Aisyah? Kak Lira tak suka Aisyah. Mama dah tak suka Aisyah. Hatiku tetap setia bahkan dia padaku. Mana budak ni? Aisyah! Amboi. Woi. Apa yang aku suka kau? Aku dah cakap kat kau kan? Duduk dalam rumah diam-diam. Kalau orang lain nampak, mati aku. Kau ni tak faham bahasa ke? Kau nak sangat duduk sini? Nak sangat? Kau tunggu kau. Kau tunggu. Kau sini. Kau diam Kau duduk sini dan diam. Kau jaga rumah ni. Kau tak payah nak nangis sangat Kau duduk sini sampai aku balik. Yang perlu ku lakukan karena segala. Ya Allah, Mak tu bukan Aisyah ke? Ya Allah, Mak. Aisyah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Mak, Aisyah dah tak ada. Kita nak macam mana? Kawan-kawan, video tadi telah menyaksikan kepada kita bagaimana hak asasi kanak-kanak telah diabaikan. Daripada video ini, kita dapat saksikan kanak-kanak perempuan tersebut telah dimarahi dan dikasari oleh kakaknya ketika dia sedang makan. Kakak ini seolah-olah melarang adiknya untuk makan. Jadi, kita dapat fahami bahawa kakak ini telah menafikan hak kanak-kanak tersebut dari segi kehidupan. Jadi, bagaimana kanak-kanak ini hendak membesar dengan sihat dan sempurna jika dia tidak mendapat makanan? Dan bukan itu sahaja, video ini telah memaparkan hak asasi kanak-kanak dari segi perlindungan telah diabaikan dan kita boleh simpulkan sangat-sangatlah diabaikan, di mana kakak ini telah bertindak melakukan kekejaman, kekerasan, mendera adik perempuannya. Sepatutnya kakak itu sebagai orang dewasa mengambil tanggungjawab menjaga adiknya setelah ketiadaan ibu bapa. Sebaliknya, hal lain yang berlaku di mana kakak ini telah mendera, menyiksa dengan begitu kejam terhadap kanak-kanak ini sehingga membawa kepada kematian. Andai kata kakak ini tidak mampu untuk menjaga adiknya, tidak mampu untuk menjaga kanak-kanak perempuan ini, maka kita ada jalan penyelesaiannya dan bukan dengan cara menyakiti kanak-kanak ini. Selain itu, video ini juga telah menunjukkan kepada kita bahawa
hak kanak-kanak dari segi penyertaan juga telah diabaikan. Kakak ini bertindak memarahi adiknya yang keluar bermain bersama kawan-kawan. Kanak-kanak ini tidak mempunyai hak untuk keluar bermain untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kawan-kawannya. Jadi, hak dari segi penyertaan telah diabaikan oleh kakaknya. Kawan-kawan, dalam situasi yang macam tu sekali kanak-kanak ini didera dan disiksa, mustahil untuk kanak-kanak ini mendapat hak dari segi perkembangan. Mustahil untuk kanak-kanak ini mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya untuk menjadi seorang yang cerdik pandai. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa daripada video ini, 4 hak asasi kanak-kanak telah diabaikan oleh kakak tiri kanak-kanak ini. Okey, seterusnya kita melihat kepada kepentingan hak asasi kanak-kanak. Yang pertama, membolehkan kanak-kanak hidup dan membesar dengan sempurna. Segala keperluan dan hak kanak-kanak perlu dipenuhi oleh ibu bapa agar mereka dapat membesar dengan baik supaya mereka mempunyai persekitaran yang positif dan tidak mengganggu kehidupan kanak-kanak semasa membesar. Yang kedua, iaitu menghindari dan melindungi kanak-kanak daripada sebarang anasir jahat. Kanak-kanak perlu mendapat perlindungan yang sewajarnya agar mereka tidak diganggu oleh individu yang berniat jahat. Sebagai contoh, pada zaman sekarang, banyak kes yang melibatkan kanak-kanak seperti penculikan, permintaan sedekah, pedofilia, pendiraan dan lain-lain. Oleh yang demikian, sebagai masyarakat yang prihatin, menjadi tanggungjawab kita untuk melindungi kanak-kanak supaya perkara ini tidak berlaku. Yang ketiga, iaitu menjadikan kanak-kanak orang yang berilmu dan aset negara. Masa hadapan sesebuah negara bergantung kepada generasi muda pada masa kini. Kanak-kanak merupakan generasi yang bakal memimpin negara, maka setiap kanak-kanak seharusnya diberikan hak untuk mendapat pendidikan yang secukupnya. Melalui pendidikan dan pengetahuan yang diperolehi, sudah pasti akan membawa impak yang lebih besar kepada negara dan bakal melahirkan pemimpin yang adil, tenaga pekerja yang profesional dan masyarakat yang harmoni. Yang keempat, iaitu mengasah bakat dan potensi serta meningkatkan kemahiran interaksi kanak-kanak dengan orang lain. Setiap kanak-kanak memiliki potensi yang tersendiri. Sebagai masyarakat yang cakna, kita perlu memberikan dorongan dan galakan kepada mereka dengan menyediakan ruang pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan minat dan bidang yang hendak mereka ceburi. Dengan peluang yang diberikan ini juga, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran serta dapat berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Perasaan kanak-kanak apabila mereka dilindungi dan hak-hak mereka dipenuhi. Yang pertama, kanak-kanak akan rasa gembira kerana dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kanak-kanak akan sentiasa rasa selamat dan dilindungi. Yang ketiga, mereka akan rasa dihormati apabila hak yang telah diperuntukkan dilindungi tanpa prejudis. Ya Allah dik, tolong dik, tunjukkan luar ni. Saya tahu ni bapak. Tak apa dik, ada masuk abang dulu. Ikut masuk. Ni baju dengan tuan lah, dia pergi mandi dulu. Sekejap kita ni. Main lah, main dulu. Dik, duduk dulu. Okey. Adik siapa nama? Duduk ke mana ni? Dari mana nak ke mana? Abang minta maaf. Tak apa abang. Yang masih yang dulu. Saya tak tahu saya asal dari mana. Saya tak pernah belajar, apatah lagi bersekolah. Yang saya tahu, saya dijaga oleh seorang lelaki yang saya anggap sebagai bapa saya. Setiap hari, saya dirantai dan dipukul olehnya. Makan pun kadang-kadang saja saya dapat, kadang-kadang tak diberi makan langsung. Banyak kali saya cuba larikan diri dari rumah kerana dah tak tahan didera oleh bapa saya. Akhirnya, berjaya juga saya larikan diri. Saya ikutkan ke mana saja kaki saya membawa saya. Bila penat, saya berhenti.
Bila lapar, saya makan apa saja yang saya jumpa di sepanjang perjalanan saya. Suatu malam, datang seorang lelaki kejutkan saya. Dia paksa saya bangun dan masuk ke dalam van. Saya ikutkan sahaja arahan mereka sebab saya takut kalau mereka pukul saya nanti. Saya diarah untuk kutip derma dan hasil kutipan itu diberikan kepada mereka. Kalau hasil kutipan tidak mencapai sasaran, saya akan dipukul dan tidak makanan untuk saya seharian. Akhirnya, sebab saya tak tahan, saya lari. Hilangkan semua rasa mati ini, sembuhkan aku dari segala perih hati, hidupkan aku kembali pada semua rasa cinta. Ulang semua, jangan tinggalkan aku. Ya Allah, macam tu ke ceritanya? Besok kita pergi buat aduan tentang kes penculikan dan penderaan adik. Sebab ni telah bercanggah dengan hak asasi adik sebagai seorang manusia. Hak adik sebagai kanak-kanak, kebebasan diri, pendidikan, perlindungan undang-undang jenayah telah dicabuli. Antara usaha badan kerajaan yang melindungi hak asasi kanak-kanak antaranya adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana mereka menyediakan perkhidmatan, perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak daripada bahaya seperti penganiayaan, penderaan dan pengeksploitasian. Mereka juga memberikan penekanan kepada perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, emosi, sosial dan mental. Mereka juga memberikan bantuan kewangan kepada kanak-kanak miskin dan juga istimewa serta menyediakan tempat tinggal dan bantuan-bantuan lain yang sesuai bagi kanak-kanak tersebut. Peranan Polis Diraja Malaysia yang mana menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi kanak-kanak, menahan, menyiasat dan mengumpul bukti sesuatu kes berkaitan dengan kanak-kanak serta menyerahkan pendakwaan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan. Peranan Kementerian Dalam Negeri pula adalah sebagai usaha dalam meningkatkan tahap kesedaran tentang keperluan membanteras pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran terutamanya kanak-kanak. Juga memperkukuhkan prosedur penguatkuasaan dan meningkatkan kerjasama pelbagai pihak. Antara badan bukan kerajaan ataupun NGO yang melindungi hak asasi kanak-kanak antaranya adalah UNICEF iaitu Tabung Darurat Kanak-kanak Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu yang mana mereka mengumpul sokongan politik untuk turut membuat pelaburan kepada kebajikan kanak-kanak, juga menangani pelbagai isu berpenderitaan dan percabulan hak kanak-kanak. Di Malaysia juga kita ada Yayasan Salam Malaysia yang mana mereka melaksanakan program kesedaran berkaitan dengan keselamatan diri kanak-kanak di rumah, sekolah dan tempat awam. Mereka juga memberikan semangat dan motivasi kepada kanak-kanak yang bermasalah kembali ke pagar jalan. Dan selain itu, Yayasan Chowkit yang menyediakan beberapa pusat aktiviti yang selamat untuk kanak-kanak dan remaja. Mereka membantu untuk membentuk potensi diri melalui pelbagai program yang diadakan.